mengatakan anak-anak Selangor di Kuala Lumpur, kalaulah Tan Sri boleh kata Kuala Lumpur ni tak penting. Tidak. Dia ambil pendirian anak Selangor, kerana Kuala Lumpur dulu bersama dengan Selangor, bernaung di bawah Selangor. Tapi pasal parti perikatan tak boleh menang, dia pisahkan, jadilah Kuala Lumpur wilayah persekutuan. Tak ada lah adun-adun, tak ada kerajaan negeri. Akhirnya ada menteri yang berkuasa penuh di atas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Makanya kami ni ahli parlimen menang 10 daripada 11 kerusi. Menang. Tapi peruntukan 1 sen tidak diberikan. Semuanya hampir 2 juta ringgit setahun dia bagi kat BN. Adakah orang di Lembah Pantai tahu berapa sen, berapa duit rakyat, bagaimana diperuntukkan kepada sekolah-sekolah, rumah kebajikan? Kita tak tahu. Kerana semua dikawal selia oleh kerajaan persekutuan. Jadi pada saya, ya, memang di peringkat ini mereka mahu kita tidak diberikan kuasa. Datuk Bandar pun pilihan Barisan Nasional. Tapi yang penting, kalau dulu orang kata hanya kawasan BN saja dapat pembangunan, saya boleh kata Bukit Bintang contoh pertama. Bukit Bintang dipegang oleh ahli parlimen DAP bertahun-tahun lamanya. Banyak benar pembangunan diberikan atas usaha rakyat, ya, yang berfikir dan berani melakukan perubahan. Sama Lembah Pantai. Pada saya, isunya jangan kita fikir hanya ahli parlimen Barisan Nasional kerana dah dia kalah 10 kerusi baru nak tambah Kementerian Wilayah dan Kesejahteraan Bandar. Jadi perlumbaan ini harus mengingatkan kita. Kita harus lebih bijak, lebih pandai untuk mengatur strategi. Dan dalam pilihan raya yang kali ini, inilah peluang dalam banyak-banyak tahun sejak merdeka untuk kita diberi peluang untuk menang di peringkat kerajaan persekutuan. Saya akan bagi tahu tuan-tuan dan puan, dia takkanlah menunda pilihan raya selama ini. Dah 5 tahun, bayangkan. Datuk Seri Najib tu berapa juta dibelanjakan untuk image konsultannya, untuk memujuk Amerika Syarikat dan hubungan lain, memperbaiki tahap dirinya, tapi tak mampu nak memenangi keyakinan 2/3 majoriti rakyat. Nah, sebelum ini mereka menang bagaimana? Mereka, Barisan Nasional, tidak pernah dapat 2/3%, lebih 60% sokongan rakyat. Dia hanya dapat menerusi kerusi-kerusi yang dimenangi apabila diubah sempadan parlimen. Kalau kat Seputih tu semua Melayu dah transfer kat Lembah Pantai dah. Jangan lupa dia. Jadi akhirnya YB Teresa majoriti 30,000 dalam pengalian lepas. Kerana itu mereka nak menang 2/3 majoriti supaya mereka boleh melakukan persempadanan semula. Jadi walaupun dekat, walaupun ada peluang untuk menang, saya nak maklum. Yang masalahnya kerajaan negeri Selangor dah saman dah SPR. 28% pengundi dalam daftar pemilih itu tak dapat dikenal pasti. Kat Lembah Pantai pun ada lah ramai juga. Kita pun saman juga. Tapi nak bagi tahu, kerajaan Selangor saman ni, SPR boleh kata, ya, mahkamah kata tak ada kuasa untuk membuang nama-nama tersebut. Jadi jangan kita lupa, kalau di Lembah Pantai lebih 2,000 dah, bertambah 150% undi polis. Undi polis. Jadi pada saya dia akan guna secara apa cara sekalipun, tapi dalam estimate konservatif sekalipun, kita masih lagi punya peluang yang cerah untuk menang. Dan kerana itulah kita harus faham isu Lahad Datu ini harus kita tangani secara baik, secara bersama. Pada saya, kita memerlukan gandingan Sabah dan juga Sarawak termasuk Johor untuk menambah kerusi yang mencukupi dalam pilihan raya yang akan datang. Tapi kalau jentera kita tidak bersiap siaga, tak bersedia, maka penipuan itu akan berlaku dan menanam kita kembali. Jadi hadirin-hadirat yang saya muliakan sekalian, yang akhirnya yang saya nak bagi tahu satu perbezaan ketara, kerana menjelang pilihan raya mereka akan guna politik perkauman. Mereka akan guna politik agama. Isu perkasa dan sebagainya, mereka hari ini dah berdemo dah di luar Masjid Negara
untuk menyalahkan Datuk Seri Anwar. Kononnya Anasir, ejen pula disuluk. Tak cukup dengan ejen Amerika Syarikat, tak cukup dengan ejen di Arab Saudi Taliban, ejen CIA, sekarang ejen suluk pun dipertaruhkan di atas kepala beliau. Jadi saya nak bagi tahu 15 tahun benda yang sama, skrip yang sama, di recycle je bak karton putih. Jadi kerana itu kita kena faham isu-isu ini jangan mudah kita termakan, kerana kita lah di batalion utama dalam memaklumkan kebenaran. Pada saya yang penting kembali kepada perbezaan-perbezaannya. InsyaAllah kalau Pakatan Rakyat menang, yang kita buat apa? Kita pastikan kalaulah bergelar menteri, kalau bergelar menteri, dengar betul, sesiapa je bergelar menteri, anak, isteri ataupun suami dan anak-anak tidak boleh menerima 1 sen pun daripada projek kerajaan, sama ada peringkat negeri ataupun pusat. Kerana apa? Kerana kita menyatakan kepimpinan melalui tauladan. Tapi tauladannya aku ambil dulu projek besar, yang lain tu tak apa, kita bagi BRIM kemudian. Jadi saya minta sangat-sangat tolonglah maklum kepada kawan-kawan, kerana banyak tawaran kita peluang kali ini je. Kalau orang kata tunggu pilihan ke-14, saya kata tolonglah jangan tunggu, masa duit kita dah elek poci. Pilihan raya ke-14, I can tell you, masa itu banyak masalah dihadapi oleh dunia, termasuk juga di Malaysia. Tambahan, duit Petronas tidaklah akan kekal selama-lama-lamanya. UMNO pun tak kekal selama-lama-lamanya, kan? Jadi yang kita minta kali ini, insya-Allah harus bulatkan tekad, pastikan kita buat sedaya mungkin, bukan sahaja untuk memenangkan di Kuala Lumpur, tapi di seluruh Malaysia, insya-Allah, termasuk juga mengekalkan kemenangan khusus di negeri Kelantan. Jadi saya sendiri akan pergi ke Kelantan 22 hari bulan ini. Kalaulah bubar minggu depan, kita dengar juga ura-ura. Tapi setiap bulan ada ura-ura. Saya pun dah tak larat dah dengar ura-ura. Tapi insya-Allah kalau minggu depan ini, saya minta sangat-sangat kena pastikan semua bertahan. Kalau ada provokasi, mesej yang utama, kita berani kena benar. Orang yang guna politik takut nak baling barang-barang, nak buat kasar ni, mereka sebenarnya pengecut. Jangan kita lawan. Kita buat laporan polis, kita buat perkara-perkara yang pada saya menunjukkan betapa lainnya kita, betapa lainnya budaya kita. InsyaAllah inilah kekuatan dalam Pakatan Rakyat, inilah kekuatan dalam kita istiqamah dalam perjuangan. Jadi sekian daripada saya kena beri kaum pasir pula, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Kalau nak kita teruskan ceramah-ceramah, insya-Allah kita buat di kawasan-kawasan JDM lain. Yang penting saya minta orang di sini, jentera kita, kena hafal semua yang disebut dalam manifesto, termasuk penurunan harga kereta. Ada banyak yang BN dah tiru, tapi dia tak pandai buat. Bagi kita lah kot jadi pekerjaan kan. Kita yang datang idea, kita yang bagi cadangan, tiba-tiba dia tiru, tu pun tiru tak penuh. Jadi pada saya ada banyak logik kepada memilih Pakatan Rakyat. Tambahan, ini nak bagi tahu, ada hampir 15 pakar-pakar doktor. Dia datang ni semata-mata nak memenangkan Lembah Pantai. 17 hari bulan Mac di Kubu Abang Wan, Pantai Permai. Sila-sila datang, pakcik 9 pagi sampai 12 tengah hari. Datang kerana dalam perjuangan tak cukup kita bekerja keras, jaga kolesterol, jaga makan, jaga minum, dan juga pergi cek dengan doktor. Doktor datang khusus untuk warga di Lembah Pantai. Saya minta war-warkan. Kerana ini perkara penting. Saya fikir kalau ramai yang pergi klinik satu Malaysia, bukan kita tolak, nak maklum, di semua klinik di Malaysia, dia syaratnya kena ada sekurang-kurang medical officer. Kerana pada saya, semata-mata orang tu miskin, kualiti kesihatan kita kena jaga. Orang miskin ke, kaya ke, kita kena faham tahap perkhidmatan kesihatan tu kena yang terbaik. Dia bukan, okey aku nak buka klinik, buat je lah, tak kisah walaupun tak mengikuti syarat-syarat di bawah negara. Jadi apa pun prinsip kita, kualiti, keadilan, semua yang kita buat ini bukan melayan rakyat sebagai umpan untuk undi, semata-mata nak dimenangi. Yang kita buat untuk meningkatkan martabat rakyat,
karamah insaniah dan memastikan kita fikir untuk masa depan bukan sekadar setahun 2 tahun, tapi masa depan masyarakat Malaysia ini, di mana hal tuju kita, bagaimana kita dapat menggarap generasi muda supaya kita benar-benar berjaya, bukan sekadar Twin Towers, tapi kena minda intelek dan akhlak yang termulia bukan saja di Asia Tenggara, di seluruh dunia, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ucapan daripada YB Nur Izzah kepada hadirin sekalian, dan kita teruskan dengan majlis gimik perasmian untuk pos